Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Okey, ini ulangan lah sebab line tak berapa bagus, tak tahu kenapa. Saya punya line apa ni? Saya punya line DJ pun tiba-tiba hilang, yang bukan tidak kuat, hilang terus, tidak tahu kenapa, daripada 6.30 tadi. Okey. Tapi tak apalah, saya recap balik apa yang kita bincang tadi tu. Sempat beberapa minit sahaja bincang tadi kan. Okey, tak apa. Jadi kita tengok jawapan untuk modul kita. Kita tengok soalan subjektif yang tadi kan. Soalan struktur bahagian A. Okay, nombor 1 tadi. Okey, yang nombor 1 tadi kita sudah bincang lah yang ini. Okey. Haba pendam tentu pengawapan. Ini boleh tengok definisi sajalah. Tapi yang penting kalau kamu faham konsep dia kan, kamu boleh ingat lah. Maksud saya tak perlu ingat banyak lah. Ingat konsep dia. Maknanya haba pendam ni dia tak melibatkan perubahan suhu. Maksudnya dalam definisi dia akan ada, tidak ada perubahan suhu. Ni tanpa perubahan suhu ni. Okey. Tak nampak pula kepala saya sini ni. Nanti kita ni. Ni tanpa perubahan suhu. Jadi beberapa poin sebenarnya tak payah hafal. Okey, tak payah hafal sebab memang kita sudah tahu dalam kepala kita kalau haba pendam memang dia tak ada perubahan suhu. Kan macam orang pendam lah, orang pendam perasaan, badannya tak berubah, masih lagi manusia kan, cuma dia pendam je lah dalam pendam dalam hati, dalam tu dia kan. Macam tu lah orang yang jenis pendam je perasaan dia kan. Dia tak bertukar pula jadi hak ke apa kan, badan hijau ke apa, tak ada kan. Jadi itulah maknanya tanpa perubahan suhu. Okey. Jadi yang lain jumlah haba yang diperlukan untuk apa lagi? Untuk menukar. Kalau pengawapan ini pun tak payah hafal. Pengawapan maksudnya bertukar daripada cecair pergi ke gas lah. Kalau dalam situasi kita lah sekarang ni. Ni kan dia mendidihkan air, maksudnya daripada cecair bertukar menjadi gas. Jadi ada lagi poin yang kita boleh ingat, tak payah hafal. Okey. Inilah kena ingat, inilah yang hanya kena ingat 1 kilogram kena ada. Apa lagi? Jumlah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kilogram bahan daripada cecair ke gas. Tak payah tulis fasa-fasa pun tak apa. Daripada cecair ke gas tanpa perubahan suhu. Tanpa perubahan suhu. Okay, yang kedua, terangkan mengapa suhu tidak berubah. Okay, sebab apa suhu tidak berubah? Ini pun soalan kimia ni. Dalam pemanasan naftalena kan graf je kan ada soalan macam ni. Yang kenapa grafnya tu mendatar kan? Maknanya suhunya tak berubah. Kenapa? Ini jawapan kimia ni semua ni. Yang kamu belajar dalam kimia juga ni. Okay. Yang pertama, suhu tak bertambah. Tak berubah, suhu je tak berubah, tak bertambah kerana tenaga haba yang dibekalkan itu digunakan untuk memutuskan ikatan molekul ataupun zarah. Ini poin pertama. Kamu guna istilah memutuskan ke, meleraikan ke, boleh jugalah. Memutuskan ikatan molekul, itu pun okey sudah. Memutuskan ikatan molekul ataupun molekul-molekul ataupun zarah-zarah. Itu pertama. Sebab dia dua markah. Sebab dia kalau tak silap dia dua markah kan, dua markah. Kita nampak dua markah kan. Jadi satu markah lagi. Okey, satu markah lagi. Sebab dia suhu dia tidak berubah, maka apa yang tidak berubah? Maksudnya kalau suhu tak berubah maksudnya tak ada peningkatan tenaga kinetik zarah. Okey. Tidak meningkatkan. Maknanya haba yang dibekalkan tadi tu tidak meningkatkan tenaga kinetik molekul-molekul. Okey, tidak meningkatkan tenaga kinetik molekul-molekul ataupun zarah-zarah. Itu je lah. Ini tak payahlah markah-markah ni tak payah. Ni macam soalan salin balik ni ayat dia. Okey. Habis dua markah di situ. Okey. Yang ke-C, tenaga yang diserap oleh air. Okey, tenaga yang diserap oleh air. Tenaga ni kan energi, tenaga E kan, E. Tapi dalam kes kita tenaga haba lah, maksudnya Q lah. Kita sudah belajar dulu. Q sama dengan PT. Ni kita guna yang rumus daripada rumus form 3 dulu, saya sudah bincang jugalah. Okey.
Okey, kalau kamu belajar dulu ini pulang kaji je lah kamu belajar dulu kamu ada pernah belajar dulu P P sama dengan saya guna mouse saja tak dapat guna tablet, tak boleh sambung wifi sebab line memang tak ada langsung line ni, tak tahu kenapa. Okey, P sama dengan Q ataupun dulu kamu belajar macam mana, P sama dengan E per T kan. Ini ulang kaji baliklah kalau siapa yang tertanya dan dia lupa ke apa. P sama dengan E, alamak tak baguslah E saya ni, E bagi dengan T. Ini E saya lah ni, nampak macam apa tu, macam bahasa alien lah. Okay, E bagi T. Tapi E tu tenaga, E tu adalah tenaga haba lah. Jadi dia akan jadi Q per T kan. Jadi P sama dengan Q per T. Jadi pindahlah T ke sini. Jadi kita dapatlah Q kita tu. Jadi sebab tu Q ditulis sini sama dengan P darab T. Daripada 3 lah. Ni kamu belajar sudah ni dulu. Okay, jadi P adalah 1500. Ni T adalah 120. Dalam soalan dia sudah bagi dalam saat kan masa dia. Jadi tak payah tukar pergi minit lah. Memang kena dalam saat. Inilah dalam watt. Okay, jadi ini dikira sebagai satu markah. Kamu masukkan nilai masukkan nilai P dan T dalam sini. Jadi kamu dapat satu markah. Okay, jawapan akhir dia 180,000 joule. Okay, yang tadi dapat lagi satu markah. Okay, ilmu baru. Sekarang ni unit dalam SPM dia tak lagi ambil berat. Maksudnya kamu tak tulis unit pun tak apa. Kamu tulis nilai saja pun tak ada masalah. Tapi kalau kamu tulis unit yang salah, kamu tulis unit yang imbuhan salah, tu bahaya. Contohnya 180 kamu tulis nilai betul sudah. Okey, sudah nilai dia. Tapi kamu tulis tiba-tiba ada KJ. Alamak. J saya tu rasa canggih sikit lah. KJ macam ni. Tiba-tiba kamu pandai-pandai pula tulis KJ sini ni, kilo. Jadi kalau ini walaupun nilai dia betul, semua ni dianggap salah. Kan? Semua dianggap salah. Sebab unit dia ni kalau mau tulis unit boleh, tapi pastikan jangan ada imbuhan yang menyebabkan dia salah. Yang sepatutnya J tapi kamu buat kilojoule. Jadi semua ni dikira salah. Nilai pun dianggap semua ni lah dikira salah walaupun nilainya betul. Jadi kalau mau tulis unit pastikan yakin. Dan kalau tenaga kan memanglah joule. Kan. Jadi itu adalah benda yang asas. Kalau boleh jangan tak ingat lah. Benda-benda asas ni kena ingat. Jadi ni saya biarkanlah di sini. Okey, kalau tak ada unit, tak ada unit tulis, tak ada tulis unit, betul. Jadi kesimpulan ni lebih selamat tak payah tulis unit lah. Tapi seboleh-bolehnya tulis. Membuktikan kamu ada belajar sains dan fizik kan. Kalau kamu tak tulis unit, seolah-olah kamu tak belajar langsung pasal unit di sekolah. Jadi macam terlalu apa orang kata, nanti kena pandang rendah pula. Kan. Jadi belajarlah untuk yakin supaya kamu ingat ataupun kamu boleh tahu apa unit untuk suatu kuantiti itu. Okey. Yang kedua, yang ni jisim air. Jisim air yang bertukar ke steam. Tadi kan air dia meruap kan menjadi steam kan. Jadi tanya jisim, jadi tanya huruf M. Okey, dia tanya huruf M. Huruf M. Cikgu macam mana mau tahu macam mana rumus mau pakai? Yang ini macam mana boleh tahu? Tak apa, kita tahu dia mau cari M kan. Kita tahu soalan dia M. Tapi dia mesti berkait dengan soalan sebelum. Kita kan sudah ada Q. Kan. Dan kalau soalan tentang macam ni, tentang perubahan fasa daripada cair kepada gas ni, mesti ada dia bagi sesuatu yang lain dalam soalan. Baca balik di atas ni. Ni apa ni? Ni adalah apa? Baca balik. Jadi orang baca itu adalah haba pendam tentu penguapan air. Betul. Haba pendam tentu penguapan. Okey. Jadi ini adalah nilai dia. Jadi maksudnya di situ kita ada L. Itu kan L. Jadi kita ada L. Di L kita ada, Q kita ada. Jadi macam mana boleh cari M? Maka kita pun ingatlah, rumus itu ada Q, ada L, ada M, mesti rumus ni. Kan mesti rumus ni. Jadi Q sudah ada tadi dalam soalan sebelum.
L sudah ada dalam soalan, jadi boleh cari M. Macam mana cari M? Kita pindahkanlah, nanti dengan operasi bahagilah. Yang ini bagi dengan ni. Okey. Yang ini bagi dengan ni. Tapi jawapan kamu masukkan nilai ini dianggap satu markah. Jawapan akhir satu lagi markah. Sama juga unit kalau tak tulis pun tak apa. Okey, tak tulis pun tak apa. Jadi jawapan dia disim dalam kilogram lah kalau tulis unit. Okey. Habis yang tu. Okey, yang berikutnya. Okey, soalan yang kedua. Muka surat 128 ni gambar tolok Baurdon. Ada tangki gas, ada tolok Baurdon, mestilah dia mengukur tekanan gas ini kan. Okey. Jadi fungsi tolok Baurdon adalah mengukur tekanan gas. Kalau mengukur tekanan saja kurang tepat. Okey, tekanan apa? Tekanan gas ke, tekanan atmosfera ke? Kan? Jadi dia tidak berapa jelas lagi. Jadi tulis dengan spesifik lah. Mengukur tekanan gas. Okey. Okey, kita tengok gambar dia kan. Kalau gambar dia kamu tengok, ini maknanya ini tolok Baurdon bacaan dia rendah. Kalau sebelah kanan ni bacaannya lebih tinggi kan. Ini suhu rendah, bacaan rendah di sini. Ini bukan bacaan suhu ni. Suhu tu bacaan di sini lah. Maknanya dia ada termometer lah di sini ni. Mungkin secara digital ke. Okey. Ini bacaan suhu. Suhu rendah, bacaan di sini ni rendah. Kalau suhu dia ditingkatkan bacaan di tolok Baurdon ni tinggi. Okey, ini bacaan tekanan kan. Ini bacaan tekanan P. Yang di sini ni T. Suhu suhu huruf besar ingat simbol untuk suhu adalah T besar. Jadi T besar, temperature. Kalau T kecil adalah masa. Jangan keliru Okey, jadi T. Okey, jadi kalau suhu meningkat, tekanan gas meningkat. Tu kita nampak gambaran. Daripada gambar ni kita sudah boleh translate dia. Oh, itu yang dia mahu cerita sebenarnya. Mesti ada soalan tanya pasal tu nanti kan. Okey. Kita tengok soalan dia. Okey, soalan kedua. Perhatikan Raja 2.1.2. Tengok. Bandingkan tekanan apabila suhu bertambah. Tengok kan ada sudah ditanya. Kita sudah faham dari awal lagi kan. Jadi senanglah kita isi jawapan dia di sini. Bandingkan. Okey, bila bandingkan maksudnya kena ingat balik baru kita penceramah bagi tahu kemarin. Kalau bandingkan mana tinggi mana rendah, itu saja. Bukan semakin-semakin, bukan apabila tak payah. Jadi jawapan ni saya tak berapa setujulah. Seperti penceramah bilang kemarin, bukan begini cara jawab dia. Cara jawab dia mana satu kecil, mana satu besar. Jadi Raja mana yang lebih besar? Tekanan apa yang lebih besar? Raja 2.2 lah. Tengok bacaan dia macam 15 kan. Ini bacaan dia 5 je. Okey. Jadi Raja 2.2 lebih besar daripada Raja 2.1. Jadi tulis contoh saja Tulis ayat penuh pun boleh. Tapi lebih baik kamu tulis guna simbol lah. Kita mahu jimat masa. Raja 2.2. Tulisan saya cantik Cuma pakai mouse je. Lebih besar. Gerak semua pula ni. Lebih besar daripada Raja 2.1. Kalau kamu mau cantik sikit jadi tulislah depan ni tekanan. Kan? Tekanan apa? Tekanan gas. Tekanan gas Raja 2.1 lebih besar daripada Raja 2. Tekanan gas Raja 2.2 lebih besar daripada Raja 2.1. Okey? Guna tanda lebih besar. Okey, guna tanda lebih besar lah. Untuk bukan apa. Kalau kamu keliru, cikgu mahu guna istilah lebih besar ke lebih tinggi ataupun lebih meletup. Kan? Tak payah pening-pening dengan bahasa, tulis je simbol. Simbol ni menunjukkan maksud sama ada lebih besar ke lebih tinggi ke, sama je. Jadi senang cerita, tulis simbol, selamat. Tak payah fikir lagi apa-apa bahasa yang sesuai yang perlu digunakan. Okey? Yang kedua, nyatakan hubungan. Okey, ni sudah kita dengar penceramah bagi tahu kemarin. Hubungan maksudnya semakin ataupun apabila lah yang kamu diterangkan kemarin kan. Ataupun jika maka pun boleh lah. Okey? Janganlah kalau boleh, kalau kita tak tahu dia berkata terus ke berkata, kalau kita tak ingat lah, tak payahlah, kamu buat je semakin Okey, sebelum tu hubungan apa ni? Hubungan tekanan dengan suhu.
Hubungan tekanan dengan suhu. Macam tadilah kita sudah tahu cerita dia kan. Kita sudah tahu tadi. Cerita dia kalau suhu rendah, tekanan rendah, tekanan gas rendah. Kalau suhu tinggi, tekanan gas dia tinggi. Okey? Jadi kita tahu sudah. Jadi semakin apa? Semakin bertambah. Saya buat simbol supaya ringkas, mau menjimatkan masa. Kamu buat ayat di sini bertambah, kamu eja dia. Semakin bertambah ataupun semakin meningkat suhu, kan? Semakin meningkat ataupun bertambah tekanan gas. Tekasan pula. Tekanan, ya Allah. Tekanan tahu. Sorry susah ni kalau guna mouse ni. Tekanan. Semakin meningkat tekanan gas. Okey, itu je. Okey, nyatakan hukum fizik. Ni hukum Gay-Lussac. Kan? Sebab dia kamu ingat simbol dia kan? Kalau tekanan P. Tekanan huruf P kan? Pressure P. Kalau suhu tadi ni T, temperature. Jadi ada T, ada P. Ni mestilah Gay-Lussac. Okey. Sebelum saya terlupa, kalau kamu mendengar penceramah kemarin, dia bilang hukum tekanan. Dalam buku teks KSSM dia guna istilah Gay-Lussac. Jadi kita pakai istilah yang baru. Yang lama dia orang batch yang KBSM dia orang pakai hukum tekanan. Sebab kemarin saya dengar bila penceramah tanya hukum apa, soalan dia macam beginilah, macam lebih kurang sama macam ni. Saya dengar kamu bila penceramah tanya tu kan, hukum apa? Saya dengar di jawapan daripada kamu dia kata hukum tekanan. Itu adalah yang lama punya. Yang KBSM punya hukum tekanan. Tapi yang baru dia guna nama orang itu, iaitu Gay-Lussac. Okey, Gay-Lussac dia pakai yang ini. Okey. Berdasarkan jawapan anda dalam 3B, okey, yang tadilah. Apakah yang berlaku kepada tenaga kinetik zarah apabila tangki gas dipanaskan? Ini soalan mudah ni. Apabila tangki dipanaskan, maksudnya suhu bertambah lah sini kan. Maknanya temperature dia meningkat lah kalau dipanaskan. Okey, temperature dia meningkat, T meningkat. Jadi ditanya apa berlaku pada tenaga kinetik. Ni orang belajar. Soalnya di mendengar rendah dulu tenaga kinetik kalau suhu bertambah. Maka jawapannya simple je. Tenaga kinetik tu maksudnya getaran dia tu dia makin bergetar lah. Tenaga kinetik dia makin bertambah lah. Okey, jadi di sini jawapannya simple, bertambah. Tak payahlah tulis di depan mana, tak payah. Okey, tak payah. Satu perkataan je ni, bertambah ataupun meningkat pun boleh. Okey, meningkat. Meningkat pun boleh. Saya tengok line dulu ada ke belum. Ada sudah line tu. Okey. Meningkat, tapi tak apalah ini ni. Okey, ada yang soalan tanya apa yang berlaku. Dia tak tanya terangkan ataupun dia tak tanya jelaskan. Dia tak tanya berikan sebab. Jangan pula kamu tulis meningkat kerana kerana suhu. Tak payahlah. Sebab apa saya kata tak payah? Mula-mula kamu baca soalan, tengok markah dia dulu. Tengok markah dia. Secara logiknya, kalau satu markah, buat apa kamu buat kamu buat satu ayat yang ada dua markah? Kalau kamu tulis macam ni, meningkat kerana suhu bertambah ni, maksudnya di sini satu point. Meningkat sebab menjawab soalan dia apa yang berlaku kan? Satu point. Yang kerana apa-apa itu kalau soalan dua markah, ini adalah point yang kedua. Tapi buat apalah penat-penat fikir kerana apa? Sebab soalan ni satu markah je. Jadi satu markah je, ini je lah jawapan dia. Tak payahlah ni. Ni tak payah. Saya padam ni. Padam lah. Cantik sikit kot, bersih sikit. Saya padam ni. Ini tak payah. Jadi tu je. Ni. Padam. Tak hilang pula yang sana. Tak apalah. Okay, jadi itulah beberapa perbincangan kita tentang soalan struktur lah. Okay, ini saya bincang ni sebab saya mahu kamu ingat balik apa yang kamu belajar dalam bengkel fizik yang disampaikan oleh penceramah dari Beaufort tu.
apa ni, Li Chi-wei. Jadi kamu supaya kamu ingatlah apa yang penting. Apa yang penting-penting ni. Okey, sikit saja ni saya kaitkan dengan yang kemarin punya tu sebab yang kemarin punya tu terlalu banyak. Jadi harap kamu ada catat lagi lah apa-apa lagi yang berkenaan dengan format menjawab fizik tu. Yang sekarang ni kita bincang hanya sikit-sikit saja saya kaitkan dengan soalan ni. Mungkin ada banyak lagi lah. Kalau kita cuba lagi banyak soalan baru kita ingat lagi, oh ini penceramah bagi tahu begini dulu ni. Jadi kamu pun boleh, sebab itu kamu boleh try banyak, kamu kena try banyak soalan supaya kamu boleh refresh balik apa yang penceramah itu bagi tahu dan boleh amalkan. Kalau kamu baca sikit saja soalan, kamu ikut saja, okay, hari ni cikgu suruh buat soalan ni je. Jadi kamu pun buat ini je. Kalau kamu mau jadi expert betul-betul, kalau cikgu bagi sikit, buat lagi lebih sikit. Macam tu. Bagi sikit, cikgu bagi sikit, buat lebih sikit. Baru jadi expert betul. Supaya kita boleh ingat balik. Kalau kita buat banyak maksud saya bukan menulis banyak, tidak. Buat banyak maksudnya kita baca dan kita scan banyak soalan. Kita scan. Yang wajib buat tu hari ni mungkin yang ni je. Tapi yang selebihnya kamu jumpa soalan lain, kamu bacalah juga. Baca. Oh, kita refresh balik kita punya memory yang tentang bengkel penceramah kemarin. Okay? Itulah cara kita belajar sebenarnya. Tak semestinya kena betul-betul buat satu buku kena tulis. Okay, ini maksud dia tulis. Okay, tulis. Tidak. Itu cara belajar yang tak betul. Cara belajar yang betul adalah kamu buat yang wajib dulu. Yang wajib tu, yang sikit tu yang wajib. Yang lain-lain tu kamu belek saja, kamu scan dan buat sikit catatan saja, nak panah ke apa dengan pensel kan. Supaya kita refresh balik. Tak perlu kamu salin macam betul-betul jawapan macam dalam SPM kena tulis ayat macam ni. Untuk latihan lah. Untuk sesi latihan. Kalau SPM memang kena tulis lah kan. Okay, jadi buat catatan ringkas saja. Okay. Okay, jadi itulah beberapa latihan ataupun imbas kembali sambil-sambil kita buat latihan ulang kaji untuk bab 4 tadi tu, kita boleh imbas kembali apa yang penceramah cakap kemarin tu. Beberapa lah, tak semualah. Okay, tapi seperti yang saya cakap tadi, minggu depan, minggu ni esok kan ada satu kali lagi kelas kan. Esok kita sambung lagi ulang kaji bab yang keempat. Okay, minggu depan kalau ikut plan saya, minggu depan kita masuk bab yang kelima, gelombang. Tapi tak apalah sebab kamu mau exam sudah awal bulan 9 kan. Jadi minggu depan tu kita buat total ulang kaji lah, hari Rabu dan Khamis minggu depan. Daripada bab 1 hingga bab 4 kita ulang kaji sejam minggu depan. Jadi ready lah. Bukan maksudnya bila minggu depan tiba baru mau start ulang kaji, tidak. Sebenarnya kamu yang kena ready dulu, mentally kena ready, kena balik apa yang ini secara imbas kembali yang apa yang kamu sudah belajar. Okay, untuk bersedia lah maksud dia. Taklah kelang kabut hari Rabu kena buat apa, masa itulah mau study betul-betul, cari bahan, tak. Kamu kena ready awal. Okay, sebab saya sudah bagi tahu awal, jadi kamu boleh ready awal. Okay, jadi itu sajalah untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Sorry tadi memang line tak bagus. Bukan line tak bagus, line tak ada langsung. Sekarang ni baru menyala daripada 6.30 tadi tu, sampailah pukul 9.30, 9.40. Okay, alhamdulillah lah ada jugalah. Okay, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam City Tank.